InsyaAllah pada malam ini kita akan mengupas hadis yang ke-35 ya, dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama ya, susunan oleh Kiai Muhammad Syukri bin Ulus Al-Banjari pada muka surat yang ke-69. Tajuknya ialah tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh sementara para ulama masih hidup. Tuntutlah ilmu sungguh-sungguh sementara para ulama ni masih hidup lagi. Jadi kita lihat pada matan hadis ini, An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yaghbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi aliman ittakhazan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Akhrajahu Syaikhan wa Tirmizi. Artinya daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yaqbidul ilma, tidak menghilangkan ilmu agama itu dengan dicabutkan, intiza'an yantazi'uhu minan nas, tidak menghilangkan ilmu agama itu dengan dicabutkan sekaligus daripada manusia. Walakin, akan tetapi, ya'widul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah Ta'ala akan menghilangkan ilmu itu dengan mematikan para ulama, hatta idza lam yubqi aliman, sehinggalah apabila sudah tiada lagi para ulama, ittakhazan nasu, manusia akan melantik ru'usan juhalan, akan melantik siapa? Pemimpin mereka dalam pada kalangan orang-orang yang juhalan, orang-orang yang jahil. Fasu'ilu, lalu mereka akan ditanya. Apa yang ditanya? Tentang hukum hakam sesuatu masalah. Tanya pada orang jahil. Tu yang fatwa berapa tu, ditanya sesuatu hukum atau masalah ini, fasuhilu faftau bi ghairi ilm, dan orang jahil ini mereka menjawab atau berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Saya rasa boleh kot. Ini begitu kan? Kita benda ni dah lama dah orang dah huraikan kan, boleh, tak salah. Benda ni kita dah lama buat, tak salah. Dia mengerti macam tu. Sebab apa? Sebab orang jahil ini dia tak berpegang pada disiplin ilmu. Dia main rasa, dia main emosi. Ya, bukan kira benda ni dah lama dah buat. Bukan dia kira benda ni ya, yang rasa-rasa boleh kot. Bukanlah dikiaskan ya dengan benda perkara fiqh, dikiaskan dengan tasawuf, tak kena langsung. Ya. Jadinya bila berfatwa tanpa ilmu pengetahuan, apa akan jadi kesan dia? Fadallu wa adallu. Atas fatwa yang sesat tadi, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Jadi riwayat Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim dan Tirmizi. Dan apa yang kita hadapi hari ini itulah ya. Inilah yang jadi. Saya sebut tadi, bila mana hukum hakam ini ya, dikaitkan antara perkara fiqh
disimulasikan ataupun dibandingkan dengan tasawuf, maka porak-poranda jadi dia. Ya, sebab tu ada dalam kalangan setengah kumpulan mereka tak pergi solat Jumaat. Kenapa tak pergi solat Jumaat? Dan memang betul pun, kan? Tak pergi solat Jumaat. Tok guru dia pun tak pergi. Ya? Saya pun tanya juga benda tu dah viral. Jadi kita tanya pada anak murid dia. Kita ingat benda tak betul, dia mengakui memang betul. Tok guru dia bagi tahu dia memang tak nak pergi pun. Ya. Jadi kenapa tak pergi? Sebab dia kata kita ni orang yang diangkat tak wajib solat jemaah ialah orang yang sakit. Ya. Malam semalam tiba-tiba hari Khamis malam Jumaat tu balik pada masjid, accident tak. Masuk longkang patah kaki. Jadi terangkatlah solat Jumaat tu ke atas dia. Ya. Ada sebab sakit. Jadi dia tamsilkan sakit tu dengan hati. Jadi hati kita ni tengah sakit. Macam penyakit ada hasad, ada iri hati. Ditamsilkan, disimilarkan dengan penyakit yang jasmani. Dia penyakit dalaman, apa kaitan dengan jasmani? Penyakit jasmani betul terangkatlah, tak payah pergi malam Jumaat sebab kau sakitnya ni. Orang yang terlantar di hospital mana nak wajib solat Jumaat? Dia sakit fizikal. Tapi bila ditamsilkan dengan hati ni, kita ada masalah hati ni, memang semua orang ada masalah hati. Siapa-siapa pun ada masalah hati. Baik yang cakap ni pun, siapa-siapa pun ada masalah hati. Jadi disebabkan masalah hati ni tak payah pergi Jumaat. Kena ke kias begitu? Kalau belajar fiqah, belajar usul fiqah, kan? Tapi benda tu memang berlaku. Dan memang ada orang pegang itu. Waliyahzubillah. Kan? Kita ingat benda tu memang ada. Ya. Jadi ini sebabnya. Bila mana amari akhir zaman, ya, kias tu merapu-rapu jadi ni. Kan? Bukan lagi apple to apple dah. Dia kiaskan apple dengan durian. Memang tak sama lah. Kan? Jadi itu sebabnya. Kenapa yang berlaku hari ini? Yang menjadi celahu masyarakat ni sebab apa? Inilah. Asas ulama itu ialah pewaris Nabi. Pewaris Nabi ni. Sebab itulah disebut kenapa kita tuntut ilmu ni dengan para ulama. Sebelum mana Allah Ta'ala cabut nyawa para ulama ni. Dihilangkan ilmu dengan cara demikian. Cumanya kita nak bagi tahu bahawasanya kita kena very clear. Siapakah yang sepatutnya dipanggilkan sebagai ulama itu? Siapa orang layak dipanggil gelaran ulama? Itu kena clear. Sebab kita kalau di Malaysia mudah sangat memberi gelaran, sesuatu gelaran pada orang. Tengok pakai jubah Melayu seperti ustaz selalu dah. Tengok boleh cakap anak enta unta ulama dah. Boleh baca 2-3 ayat Quran ulama dah. Itu masalah. Sebab kita ni alhamdulillah orang Melayu ni budaya dia memang dia hormat orang dah. Tapi bila orang yang dihormati tu dia berasa dia tak layak, tapi orang dah angkat dia, dia pun okey lah. Dah orang angkat aku, apa lagi dah. Benda rezeki terbijak, ada jalan je lah. Ni yang zaman. Kan? Dia ulama ni bukan lagi tengok pada disiplin ilmu. Bila sebut ulama itu dia warasatul anbiya, itu ialah percakapan dia, lidahnya itu tak kelekang daripada Quran hadis. Dan juga huraian ulama-ulama muktabar. Saya selalu sebut ulama muktabar, bukan sekadar ulama je. Muktabar dan tambah sikit lagi. Bagi clear sikit. Kan? Imam mazhab 4 kita, imam-imam hadis kita, semua ni di bawah payung ahli sunnah wal jamaah. Kan? Semua bawah payung ahli sunnah wal jamaah. Imam mazhab 4, imam-imam hadis, imam-imam tafsir. Ini sebab kenapa tuan-tuan? Sebab mereka ini telah mengarang kitab yang bukan sekadar hanya pakai di Malaysia, satu dunia pakai. Sahih Bukhari pergi cari kat Afrika tengok, jumpa tak jumpa? Sahih Bukhari pergi cari dekat China tengok, India, pergi cari kat Rusia, jumpa tak jumpa? Memang jumpa dekat Rusia sebab Imam Bukhari belah-belah situ tak? Kan? Ini kita kata ulama muktabar ni. Kitab dia dipakai seluruh dunia. Kitab Imam Nawawi pergi cari tengok, London, Amerika, Jepun, kita tengok kita yang Surah Imam Nawawi hadis 40. Kan? Tafsir Ibn Katsir, Imam Qurtubi pergi cari. Serata dunia ada. Ini kita sebut.
Maksudnya bukan hanya orang masyarakat setempat saja yang menggunakan kitab dia tu. Satu dunia pakai menjadi rujukan. Bukan sekadar rujukan di dalam masjid, tapi rujukan dalam bidang akademik. Kalau pelajar-pelajar universiti yang ambil bidang hadis, yang ambil bidang usuluddin, fiqh, memang kitab-kitab ini tak lekang di tangan mereka. Menjadi sumber rujukan. Itu saya kena clear. Bukan kita sebut anak entah-unta sikit ulama selalu, bukan. Sebab bila benda jadi ini, jadinya nanti. Bila ditanya soalan, dia tak boleh jawab kan, malu pula aku. Kan, takkan soalan dia tak jawab. Dan memang ada orang tak jawab pun. Kan, dia tanya pada dia tentang riba ni lah. Saya pinjam dengan dia RM10. Ya. Kalau saya pulangkan balik, waktu harinya janji tu, saya bagi RM12, tu kira macam mana Ustaz? Riba tak riba? Riba tu dia kata. Kenapa riba? Tu RM2 lebih tu riba. Dia faham tak konsep riba tu apa? Riba itu syarat yang dikenakan oleh peminjam kepada orang yang meminjam. Contoh kalau kita nak pinjam dengan dia kenakan syarat. Kau pinjam dia aku RM10, esok kau bayar ni RM12 lah. Tu RM2 tu riba. Tapi bila mari ini, kita kata kita bagi tu, tidak, tu riba juga tu. Bukankah itu sedekah? Dari segi mungkin ada lagi sudut teknikalnya, mungkin dia kata kita kena pisahkan. Jangan kita kata RM12 tu bayar hutang kan. RM10 ni hutang kau, RM2 ni aku kira bagi hadiah pada kau lah sebab kau bagi pinjam. Hari tu aku terdesak sangat nak pakai duit. Jadi alhamdulillah kau tolong aku pulang balik lah. Ada lebih RM2 aku bagi kau bagi hadiah. Kan? Ada dalam bab-bab macam tu. Ya. Boleh cerita dalam bab yang orang kata very technical lagi lah. Ini jadi dia ni. Jadi kita faham kan, kita kena clear. Siapakah yang layak digelar ulama yang muktabar ini dah menjadi rujukan dunia. Dr. Yusuf Al-Marhum, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kitab dia beratus, satu dunia pakai kitab dia dalam semua bidang, fiqh jihad, fiqh siasah, fiqh muamalat, dakwah, fiqh dakwah, semua fiqh dia. Ni. Jadi kalau ulama-ulama yang kecil ni, bila mana dia nak bercakap sesuatu ilmu agama, dia kena pakai huraian ulama-ulamanya ni. Imam Bukhari mengatakan bahawa Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan begini, Ibnu Katsir dalam ayat ini menyatakan demikian. Barulah ilmu tu dia jadi cuma. Baru semua dia. Ya. Dalam bidang hadis, Imam Hajar Asqalani dalam kitab menguraikan kitab Fathul Bari mengatakan ini. Kan? Imam Muslim yang dihuraikan sebenarnya Imam Nawawi menyatakan bahawasanya Imam Nawawi ini agak. Kan? Saya taksir Ibnu Katsir, Imam Qurtubi. Mazhab 4 dalam bidang fiqh. Sebab apa? Ini ulama-ulama menjadi rujukan seluruh dunia. So inilah ulama muktabar kita nak pakai. Kalau ada orang yang di bawah dia, yang kita panggil juga ulama, jadi ulama muktabar kan. Ulama biasa ni, dia bercakap mesti dia sandarkan pada kawan-kawan tu. Dalam bidang hadis, dia tak lekang Imam Bukhari, Imam Muslim. Dalam bab huraiat, Ibnu Hajar Asqalani dengan Imam Nawawi. Dua tu. Dalam bidang tafsir, tak lekang dia Ibnu Katsir. Tuan-tuan ayat ni Ibnu Katsir mengatakan gini. Kalau tak Ibnu Katsir, Imam Qurtubi. Ya, ataupun imam-imam al-sunnah lain-lain, ada ramai lagi. Tapi bila mana ilmu itu disandarkan, bila dia kata, ni tu guru saya cakap macam ni, ini saya dengar orang tu cakap macam ni, kan? Sebab bila mari satu sumber yang bukan autentik ni, bukan daripada sumber yang muktabar ini, itu yang datang perkara-perkara yang kita rasa, betul ke Islam ajar macam ni? Yang saya sebut tadi, sampai solat Jumaat pun tak wajib. Betul ke? Tolong bagaimana pandangan ulama muktabar yang mengatakan tak wajib solat Jumaat. Kalau ada hati kita yang sakit, hati ada masalah, tak perlu lagi solat Jumaat. Tolong nyatakan mana-mana pandangan ulama yang muktabar. Yang murtabak banyak tuan-tuan, tak ada masalah. Nak cari pandangan ulama murtabak banyak. Kita nak cari ulama yang muktabar. Supaya apa? Supaya kita tak sesat. Sebab Nabi dah sebut, bukan yang saya sebut, Rasulullah dah sebut dah. Cara Allah Ta'ala menghapuskan ilmu dengan cara mematikan ulama. Memang betul, mana ada Imam Bukhari sekarang, semua dah wafat. Dah meninggal, bila hatta Dr. Yusuf Qaradawi pun dah meninggal. Tapi apa yang mereka tinggalkan? Ilmu. Kitab-kitab mereka dipakai. Dan berkata tahu dah mereka tulis kitab-kitab ni.
Dipakai insya-Allah sampai kiamat kot, sampailah orang kata dah habis tak ada manusia lagi dah. Sebab apa? Memang itulah rujukan dipakai sampai hari ini. Nah, walaupun mereka jasad mereka dah tak ada, tapi mereka meninggalkan tinta-tinta ilmu kepada kita. Ini yang kita nak pakai. Ini yang ustaz-ustaz, orang alim kena rujuknya ni. Nah, kita mereka ni lah kena jadi panduan dalam semua bidang lah. Sebab bila mana kita nak bicara tentang ilmu agama, wajib kita menyatakan sekali dalil pada Quran juga hadis juga huraian para ulama. Dia tak boleh main sebut saja. Ulama tu kata lagu ni lagu tak. Sebab ulama itu bila mana dia berkata mesti synchronize, mesti selari dengan apa yang Rasulullah sebut. Sebab kita bawa agama. Tapi kalau kita ajar ilmu buat nasi goreng, buat ilmu laksa, buat ilmu bubur Asyura, tak ada salah. Ya, ada laksa Johor, ada laksa Kedah, ada laksa Perlis, ada laksa Penang, macam-macam besi ada, tak salah. Itu urusan dunia. Tapi bila buat urusan agama ni kena betul-betul very authentic daripada Nabi SAW. Kan? Sebab apa? Ini amal yang kita nak bawa pergi ke hadapan Allah SWT. Syarat Allah Ta'ala terima ibadat, yang pertamanya ialah buat dengan ikhlas. Kemudian yang keduanya buat tu menurut arahan. Bila perintah tu datang baru buat. Perintah tak datang jangan pandai-pandai nak buat. Boleh kita solat isyak seorang tuan-tuan. Buat awal tak kalut lah nak. Tak kalut. Kan? Boleh buat subuh sekarang. Walaupun solat subuh tu fardu wajib. Tak boleh. Tunggu masuk waktu baru buat. Cuma dalam kes tertentu orang yang bermusafir, orang yang buat jamaah itu lain cerita. Bagi kita ni, orang yang bersafir sini ni, kita tunggu masa waktu lah. Boleh buat haji sekarang. Buat awal-awal tak kalut sebab tak nak berebut kat Padang Arafah tu. Tak nak berebut batu-batu, nak putih batu kan dekat Muzdalifah. Buat awal-awal boleh? Tak boleh. Tunggu time dia. Perintah. Pertama ikhlas, kedua ikut perintah Allah. Bila datang perintah tu, bagaimana cara nak buat? Ikut cara Nabi SAW. Tak ada cara lain lagi dah. Nabi buat haji di mana? Di Mekah. Tak ada siapa buat haji dekat Sudah Hajiban. Tak ada siapa buat haji dekat Karbala. Tak ada siapa buat haji dekat mana-mana tempat lain. Sebab itu ditunjuk. Kita nak sejahtera dalam amal ibadah kita. Kita tak nak jadi orang yang menyesal nanti di hadapan Allah SWT. Kita perasan amal kita banyak. Tak? Bila datang ustaz-ustaz tegur tentang cara ibadahnya betul, dia tak nak dengar. Dia nak pegang hadiah juga. Kan? Nak pegang hak kumpulan dia juga tu. Dia terkira yang lain tak apa korang buat dah, kami kumpulan kami special. Tak macam korang tak special. Islam tak datang begitu tuan-tuan. Ya, sebab itulah apa yang Allah Ta'ala nak pada kita ni. Ya, bukan sekadar ibadat, bukan sekadar kita ni dapat buat dia orang kata tinggalkan maksiat. Tapi sebenarnya apa yang Allah Ta'ala nak pada kita hakikat semua orang, tak kira siapa pun, baik daripada para Nabi bawah sampai ke bawah pun, semua yang Allah Ta'ala nak apa? Ketakwaan. Takwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang Allah Ta'ala. Sebab tu ada orang alim yang tertipu dengan ilmunya. Ada abid, ahli ibadah yang tertipu dengan ibadahnya. Ada orang yang zuhud, tertipu dengan kezuhudannya. Sebab apa? Sebab rupanya ilmu yang ada pada dia tidak melahirkan, tidak menjadikan dia seorang hamba yang bertakwa. Itu yang Allah nak. Ibadat yang dia buat itu tidak menjadikan dia seorang hamba yang bertakwa. Sifat zuhud yang ada pada dia ni, orang nampak Allah zuhud yang dia, tidak menjadikan dia hamba yang bertakwa. Sebab tu dalam mana-mana amal ni dia tak mari dengan cara laduni ni. Laduni ni tu cerita Nabi Khidir. Dia tak mari dengan cara begitu. Ilmu tetap kena dituntut dengan disiplin yang betul. Dia tak mari tiba-tiba terus turun jadi orang lain, jadi orang alim tak mari. Ya. Itu bukan disiplin ilmu. Tidak ada disiplin ilmu demikian. Ya, kalau ada tuan-tuan sudah pastilah ulama-ulama muktabar yang saya sebut tadi tu tak. Dah lama dah cerita. Imam Syafi'i tak payah pergi sampai Iraq belajar. Tak payah pergi sampai ke Mesir Imam Syafi'i pun. Tetap dia kan, patutnya Imam Syafi'i duduk kat Palestin je lah. Ya, duduk di Palestin je. Tak payah hijrah pun. Imam Bukhari tak payah berhijrah pun untuk ilmu hadis.
Sampai naik kapal berhabis beribu ringgit untuk ilmu tak? Tak. Para ulama-ulama muktabar ni tetap berhabis duit, tetap berhabis masa, tetap berhabis umur untuk mendapatkan ilmu. Dia bukan datang dengan satu malam. Sebab tu hari ni ramai orang meletakkan kedudukan dia seumpama seperti Nabi. Dia tu banyak macam Nabi dia tu. Tiba-tiba datang, mimpi tu datang depan negeri dia. Itu para Nabi je dapat tu. Rasulullah satu malam dapat lah. Ya. Para Nabi lain pun. Itu para Nabi mana sama macam kita. Tapi bila mana orang-orang yang diangkat oleh pengikut-pengikut yang dikatakan ulama, orang alim tadi, dia main macam ni. Tak perlukan pada disiplin ilmu. Habis lah. Muncullah ilmu tu. Habis sifat. Kita nak melahirkan hamba yang bertakwa tak jadi. Tak ada. Lebih kepada berbangga-bangga dengan apa yang kumpulan mereka ada. Kan? Lebih berbangga-bangga dengan ilmu yang dia ada. Tak kira siapa pun kita, tuan-tuan. Kalau kita ni, background kita, orang awam cara orang awam, orang alim cara orang alim, tak? Masing-masing melahirkan dalam diri dia ada sifat takwa. Apa itu takwa? At-taqwa hahuna, Rasulullah tunjuk. At-taqwa 3 kali Rasulullah ulang. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ni hati ni. Kena betulkan. Bukan cara nak betul hati ni tak payah mari main Jumaat, kan? Betulkan hati kita dengan banyak istighfar, dengan banyak meletakkan kekurangan diri kita, dengan membersihkan hati kita daripada memandang kotor pada orang lain. Benda tu semua orang boleh praktikkan. Sebab Rasulullah ajar. Kan? Tak perlu diri kita masuk dalam gua, duduk dalam gua betapa ke, tak payah. Naik ke bumbung mana tinggi-tinggi duduk seorang-seorang, tak payah. Banyakkan beristighfar kepada Allah, malam-malam bermunajat pada Allah SWT. Duduk seorang-seorang bermunajat pada Allah SWT. Nak melahirkan diri ini sebagai hamba yang bertakwa. Kenapa? Sebab orang yang bertakwa inilah orang yang paling mulia si Allah. Bukan pasal ilmunya itu. Bukan. Allah tak kata sebab ilmu masuk syurga. Tapi takwa. Orang alim yang bertakwa, insya Allah syurga bagi dia. Ahli ibadat yang bertakwa, insya Allah syurga bagi dia. Orang yang zuhud bertakwa, insya Allah syurga bagi dia. Orang awam, masyarakat yang bertakwa, insya Allah syurga pun ada. Sebab Allah Ta'ala nak takwa ya. Kan? Dengan ada yang takwa tadilah baru lahirnya akhlak yang baik. Baru lahir datang sifat sabar. Orang yang berakhlak baik, orang yang bersabar ini insya Allah syurga bagi dia. Orang akhlak baik mana pandang orang hina. Orang akhlak baik mana pernah duduk nak fitnah orang. Mana rendah pada orang, mana pernah pelecehan orang. Orang yang akhlak baik ni. Sebab tu syurga bagi dia. Ya. Ini tentang dia mafhum hadis tadi ini. Keterangannya, sekarang ini kita merasakan bahawa bumi ini semakin tandus dari para ulama akhirat yang merupakan pewaris para anbiya. Nah, penulis pun sebut, nah, ulama akhirat. Dan dia pun khususkan juga. Tapi saya sebut ulama muktabar kan. Nah, penulis sebut ulama akhirat sebab ada ulama dunia. Ni Rasulullah takut, ulama su. Apa kata Rasulullah? Yang aku takut ialah bukannya Dajjal. Yang aku takut sebelum keluarnya Dajjal ialah ulama-ulama yang jahat. Mereka inilah yang menyesatkan orang. Fadalu wa adallu. Ni aku bimbang. Sebab masyarakat menaruh keyakinan kepada mereka dengan ilmu yang mereka miliki. Rupanya mereka ambil kesempatan ke atas masyarakat yang dahagakan ilmu dengan cara memperdayakan masyarakat untuk mengaut keuntungan dunia. Ya, gaut keuntungan dunia. Mereka banyak yang telah meninggalkan kita. Tahun demi tahun kita melihat para ulama dipanggil ke hadirat Allah Ta'ala dan sedikit sekali yang dapat menggantikan mereka. Sebab tu bila mana para ulama ni pergi, dia pergi patah tumbuh, hilang tak berganti. No. Hari ni kalau jawatan kita tak ada, orang lain boleh ganti, tak masalah. Tapi ilmu yang ada pada ulama tu tak boleh nak ganti. Sebab dia ada disiplin dia sendiri bagaimana cara dia mendapatkan ilmu tersebut. Nah, setiap ulama dia ada cabaran dia sendiri. Kalau ada yang menggantikan pun, maka kualitinya jauh lebih rendah dari mereka yang dahulu-dahulu. Dan yang lebih menyedihkan kita apabila pondok-pondok dan sekolah-sekolah agama yang dulunya sangat subur melahirkan ulama. Ini sudah tidak begitu subur lagi. Metod pembelajarannya
metodologi, manhajnya, ya, silibus yang diajar tu banyak yang telah dimodernkan. Akhirnya ia kehilangan ciri-ciri keperkatan dan sopan santun penuntut. Walaupun hari ini banyak sekolah-sekolah agama, tahfiz ke apa pun telah dimodernkan, dibangunkan dengan ilmu-ilmu dimasukkan juga tak atas keperluan semasa ni. Dan ada pula pondok-pondok dan sekolah-sekolah agama yang tetap dengan cara tradisinya yang lama, yang tidak mahu menerima sedikit pun dari sistem moden yang telah terbukti ada juga kebaikannya. Akhirnya lahirlah penuntut-penuntut yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang serba canggih yang ada di sekelilingnya. Apa pun baik pondok, sekolah, universiti apa semua pun, kan? Sebab tu penekanan ilmu adab, akhlak tu memang ditekankan. Sebab tu adab itu didahulukan. Kan cuba sebut banyak-banyak apa kita baca kita Hilyatul Ulama pun sama juga sebut. Para ulama ini mereka belajar adab lebih lama daripada mereka belajar ilmu. Bila adab tu dah betul, ilmu senang je masuk. Tapi bila belajar tidak ada adab, letaklah dia di mana pun, hatta di universiti, di pondok, di sekolah, di mana, adab tak ada, hilang keberkatan. Di segi lain pula, banyak penuntut yang datang ke pondok bukan dengan kemahuannya sendiri, tetapi atas paksaan dari orang tuanya. Ya, betul juga tu. Kan kadang-kadang bila mak ayah tengok anak tahu apa nak menjadi ni, kat sekolah nakal, macam-macam kes dia buat, alah pergilah hantar ke pondok. Pondok-pondok hantar ke pondok ni dapat jadi orang lah. Rupanya jadi kambing. Tak, contoh lah. Tak jadi orang pun. Makin menjadi dia tak. Ya, dengan harapan lah, mak ayah hantar ke situ konon-kononnya lah. Ya, tak jadi. Ya, sebab didikan, disiplin dia rumah juga. Dan ada pula yang datang belajar ke pondok sebagai pelarian dari keadaan yang sudah tidak dapat dikawal di kampung halaman. Ketika ibu bapa sudah habis akal untuk membimbing anak mereka, maka ketika itulah anak mereka diserahkan ke pondok untuk diperbaiki. Ya, pondok ini bukan tempat nak repair disiplin, sebab disiplin ni di rumah juga. Tapi kalau kita dah biaya hantar anak kita dah dengan disiplin yang baik, tak kisahlah hantar ke mana pun, insya-Allah. Baiklah dia. Jadi pondok-pondok tidak ubahnya seperti bengkel untuk anak-anak yang sudah rosak. Ya. Untunglah kalau anak yang seperti ini dapat berubah. Kalau tidak, maka akan berkumpul di pondok-pondok anak-anak yang sudah tidak dapat diurus lagi. Bayangkan tuan-tuan, kalau ada 10 ibu bapa yang hantar anak-anaknya bermasalah dalam satu pondok, dia bertemu dengan geng-geng dia satu kepala pula, apa akan jadi? Kan? Tu yang macam-macam kes ada dalam tu tak? Sebab tu tak? Sebab satu lagi, bila mana orang kata dari segi kelayakan, keguruan untuk mengajar tu satu. Kan? Makanya tak diambil daripada guru yang betul-betul yang layak dalam bidang dia. Ya, dan layak dalam bidang dia. Kalau dari mana-mana sekolah ataupun di pondok-pondok pun, kalau bidang tahfiz, fiqh, kan, guru-gurunya itu dia tak ambil dalam bidang tersebut. Memang tak ambil, macam mana nak ambil? Nak bayar gaji je mana? Kan? Jadinya ambil je lah. Dekat-dekat mengaji sekolah agama tu boleh sikit, tahu sikit nahwu Arab bari atas. Jawa majrul boleh tahulah bari bawah, boleh lekuk, boleh tu. Ajar suruh ajar. Kawan tu pun tak apa nak kerti. Ya, maka dengan itu mereka akan membentuk satu fenomena baru dalam kawasan sekolah. Jarang sekali kita mendapati seorang waris yang memasukkan anaknya yang paling pandai dan paling baik ke pondok. Justru anak yang pandai itu banyak dihantar belajar ke sekolah-sekolah umum. Jadi kalau begitu, bagaimana nasib umat ini pada masa akan datang apabila tidak ada satu kesungguhan dalam usaha melahirkan ulama? Cuma dia dalam hari ini berbezalah seperti mana ditulis di pengarang kitab. Sebab kita ada je sekolah-sekolah tahfiz, hatta MRSM sendiri pun. Ya, dia ada ulul albab. Ya, hatta di Selanda tu pun ada mahad tahfiz, semua ada. Yang lebih moden, yang lebih tersusun disiplin dia tak. Bukan sekadar mereka ni belajar tahfiz. Tapi dia juga dah habis tahfiz, dia belajar pula ilmu sains. Ada seorang pelajar saya, nak murid saya. Kan, dia dapat best student. Form 3 dah hafaz Quran. Ya, kemudian sekarang ni ingatkan dia dapat 10A SPM.
Bahasa Arab semua A+, semua A++ lah. Kita ingatkan, dia ingat naklah pergi ke sekolah agama mana, tak nak. Dia nak apa? Dia nak belajar, dijemput jadi engineer. Wow. Bayangkan tuan-tuan, kalau seorang engineer yang hufaz, yang hafiz Al-Quran, yang boleh bawa Al-Quran dalam diri dia, seorang engineer tuan-tuan, macam mana tak? Bagaimana? Orang tak hebat lah. Hari ni kita sebut tentang hafiz Quran, bahasa Arab dapat A+, Quran Sunnah A+. Ustaz selalu nak pergi hantar ke Jordan, nak pergi hantar ke Mesir, mana tak? Rupanya dia punya idea lain. Tak, dia nak belajar di Jepun, nak jadi engineer, cakap Jepun semua, dalam masa sama Quran tak lekang. Saya pesan dia, kau jangan tinggalkan Quran. Tak usah. Kan? Alhamdulillah, bangga juga lah kita, tumpah bangga lah ada anak murid macam tu. Nah, ya, sebab apa? Ini kita nak ni. Kan? Bukan sekadar sebut bila surah agama je, balik sekarang esok, ni lah kau kerja. Ini memang mentaliti orang dulu. Saya mengajar sekolah agama pun macam tu juga. Kau nak kerja apa esok? Jadi kadi, lebih kurang pun. Jadi kadi, jadi imam. Jadi kadi, jadi imam. Itu lah yang boleh pun. Orang kerja agama tak, tapi sekarang dia tak lagi. Ya, tak lagi. Ya, baru ni, yang budak-budak MRSM, yang hantar keluar negeri tak. Kan? Rupanya dia orang ni dah jadi MRSM yang ular lepak, yang hafal Quran ni tak. Tapi bergaji di mana tu? Hantar ke US, hantar ke UK, hafiz Al-Quran. Bayangkan tuan-tuan, kalau mereka ni, orang yang Quran ada dalam dada, mereka tak tinggalkan Quran tu, seorang engineer yang faham Al-Quran. Kan? Seorang doktor yang faham Al-Quran. Bayangkan tuan-tuan, bagaimana orang macam ni dia pandai berkomunikasi dengan Al-Quran. Dia boleh bertaamul, berkomunikasi dengan Quran dalam pekerjaannya. Bukan sekadar kita mengajar di sekolah halal, haram, makruh, itu dah bukan. Tapi dalam bidang dia sendiri. Engineer, arkitek yang ada dalam diri dia ni ada agama. Kan? Dulu pun sama. Dulu rumah dulu 2 bilik je dulu. Kan? Satu bilik mak bapak confirm lah. Satu bilik lagi ni bilik apa? Bilik anak perempuan. Anak lelaki duduk mana? Duduk kat ruang tamu. Tapi hari ni kalau ada haji tu, 3 bilik kena buat minimum. Sebab apa? Bilik mak ayah, bilik anak perempuan, bilik anak lelaki satu. Tak ada tetamu datang tengok anak terbongkar kat luar. Kan? Bila ada idea tu. Ni kita nak. Kan? Bukan sekadar orang sebut agama je, muka ustaz. Mengajar tak, bukan? Ini orang agama ni masuk semua bidang. Alhamdulillah. Kan? Negara kita dalam usaha menaikkan pelajar-pelajar yang macam ni lah. Jadi bukan hanya memandang kita kata sekolah pondok saja. Pondok alhamdulillah dengan tradisi dia terahan. Ya, tapi sekolah-sekolah yang ada hari ni ada program tahfiz. Kalau sekolah biasa pun dah ada dah. Ya, kelas apa? Kelas aliran Al-Quran kan. Kelas aliran agama KAA kan. Alhamdulillah. Semua kita mahu ni. Oleh itu mari kita bersama mengembalikan martabat pondok dan sekolah-sekolah agama. Mari kita menambah kualiti penuntut, guru-guru, tempat belajar dan yang memadai dan sistem pelajaran yang mengumpulkan antara cara tradisional yang penuh berkat dan sopan santun dengan cara moden yang dapat diambil manfaatnya, supaya lahir satu generasi yang seimbang dan mantap yang mempunyai kekuatan rohaniah dan fizikal yang sihat, sehingga mereka dapat berhadapan dengan tantangan zaman yang sangat menggelisahkan kita ini. Wallahualam tuan-tuan, itulah sedikit tentang hadis yang ke-35 yang kita bahaskan. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan mengupas mula pada hadis yang ke-36, iaitu tuntutlah ilmu sebelum ia diangkat.